Tempoh PKP 2.0 dilanjutkan hingga 18 Februari ini di seluruh negara kecuali di Sarawak. Namun PKP 2.0 ini mendapat reaksi yang berbeza dari kacamata umum kerana ia dilihat longgar dan seakan tidak berkesan. Cabarannya adalah untuk mencari titik keseimbangan antara kesihatan dan juga ekonomi. Namun persoalannya bagaimana untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam disiplinkan diri dan mematuhi SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Fiza Sabjahan, Suara Rakyat pada petang ini membicarakan tentang lanjutan tempoh PKP 2.0 dan pematuhan SOP. Hari ini saya bersama dengan Datuk Khairul Sharil bin Idrus, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Keselamatan Strategik, Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam Fiza. Terima kasih kerana memanggil Majlis Keselamatan Negara untuk hadir ke sesi pada petang ini untuk berkongsi perkara-perkara berkaitan dengan pelaksanaan PKP 2.0 dan keperluan untuk meningkatkan disiplin kediri di kalangan rakyat bagi pematuhan SOP. Terima kasih kembali Datuk kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Saya kira banyak persoalan dalam kalangan masyarakat kita, soal rakyat kita pada petang ini. Kita mulakan dengan soalan pertama dulu Datuk. Kalau kita bercakap tentang PKP 2.0 ini, ia dikatakan langkah kurang popular yang diambil oleh kerajaan kerana ia dilihat kurang berkesan dan kurang ketat berbanding tempoh PKP yang sebelum ini. Tetapi ia perlu dilakukan bagi melandaikan lengkungan positif kita COVID-19 ini. Jadi apa komen Datuk sebenarnya dalam perkara ini Datuk? Okey, terima kasih Fiza. Saya rasa itu merupakan satu persoalan yang amat penting untuk kita jawab. Berikutan dengan pelaksanaan PKP 2.0 terdapat pelbagai reaksi di kalangan rakyat yang menyatakan bahawa ianya sama ada tidak diperlukan, tetapi dalam masa yang sama ada juga pendapat di kalangan rakyat yang menyatakan ianya amat penting untuk memastikan bahawa penularan kes-kes COVID di Malaysia ini dapat dikawal sepenuhnya. Tetapi apabila kita melihat tentang pengalaman apabila kita melaksanakan PKP 2.1.0, kita dapati bahawa ianya memang amat penting untuk memastikan bahawa lekuk COVID-19 ini dapat dilaksanakan. Dan kita juga sedar bahawa jika ianya dilaksanakan, ianya akan mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat. Ada yang mengkritik bahawa ianya tidak diperlukan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman yang kita lihat di negara-negara lain, ianya merupakan satu isu yang amat sensitif. Ada di kalangan rakyat di negara tertentu telah memberontak, telah menunjuk perasaan membantah tentang PKP yang dilaksanakan di negara masing-masing. Kita sedar bahawa PKP ini akan menerima beberapa kritikan disebabkan oleh kekhawatiran ataupun kegusaran rakyat ataupun keperluan untuk rakyat untuk melihat ataupun membuat adjustment kepada cara hidup mereka. Dari segi pergerakan mereka tidak lagi bebas seperti dahulu. Dari segi pergaulan sosial ianya dikawal dan ini akan menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan segelintir rakyat. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman yang kita lalui pada PKP 1.0, kita dapati bahawa kawalan pergerakan ini adalah amat berkesan dan juga berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman di negara lain, umpamanya di China yang mana mereka mengambil tindakan tegas untuk mengawal pergerakan rakyat mereka. Ianya merupakan satu tindakan yang amat perlu bagi melandaikan lekuk COVID-19, terutama sekali apabila sekarang ini kita melihat bahawa kes-kes COVID-19 di negara kita semakin meningkat. Jadi bagi pihak kerajaan adalah amat perlu berdasarkan kepada data-data saintifik yang kita ada, pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui, pemerhatian-pemerhatian daripada negara-negara yang melaksanakan PKP dan juga negara-negara yang tidak melaksanakan PKP, kita dapati bahawa PKP ini merupakan salah satu daripada strategi yang amat berkesan untuk melandaikan COVID-19, kes-kes COVID-19 dan juga untuk membolehkan fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan kesihatan awam kita dapat dipelihara di sebalik tekanan-tekanan yang amat
besar berikutan dengan kes-kes yang semakin meningkat. Ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang perlu dititik beratkan sebelum pelaksanaan tempoh PKP 2.0 ini, dan ini antara faktor-faktor kenapa PKP 2.0 ini terus dilaksanakan, Datuk. Tetapi sebelum tempoh 18 Februari yang lalu sebenarnya ada macam-macam persoalan teka-teki dalam kalangan rakyat kita sebenarnya, kerana ada macam-macam sebenarnya orang kata kenyataan yang muncul di media sosial. Katanya PKP akan diperketatkan dan kemudian ada penutupan beberapa sektor ekonomi dan sebagainya, dan ada juga yang mengatakan bahawa PKP tidak akan disambung dan akan diteruskan dengan PKPB, dan kenyataan-kenyataan tersebut dikaitkan dengan ramai tokoh negara. Contohnya seperti ciapan di Twitter ini. Katanya mana satu ni, hari itu KP kata PKP tidak akan disambung, lepas itu Menteri Kewangan kata PKP negara rugi 700 juta sehari. Menteri Ekonomi kata PKP ketat negara akan hilang 2.4 bilion sehari. Lepas tu Menteri Kanan kata mulai 5 hari bulan 2 PKP akan lebih tegas dan ketat. Adoi, pening. Ini antara ciapan yang kita lihat. Bukan satu tapi ada macam-macam sebenarnya di media sosial. Situasi sebegini, Datuk, sebenarnya meresahkan lagi rakyat kerana semua dalam kalangan kita ini dalam keadaan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kekhawatiran dan kegusaran. Jadi kalau ada kenyataan yang tidak seragam ini, akan meresahkan mereka lagi. Komen, Datuk. Okey, terima kasih Fiza. Memang terdapat beberapa pertanyaan daripada rakyat di luar sana yang menyatakan ada beberapa perkara ataupun mesej-mesej yang berkaitan dengan PKP ini tidak diselaras di kalangan pemimpin-pemimpin negara. Tetapi jika kita lihat dari segi pelaksanaan ataupun spirit PKP ini, kita boleh dapati bahawa ianya adalah selaras, kerana menurut apa yang kita hendak capai adalah kita cuba untuk mencapai keseimbangan di antara keperluan ekonomi dan juga untuk menentukan bahawa kesihatan rakyat terpelihara daripada ancaman COVID-19. Jadi apa yang dikatakan ataupun apa yang dilihat oleh rakyat di luar sana, mungkin mereka mempunyai interpretasi yang berbeza berdasarkan kepada mesej-mesej atau ciapan-ciapan yang telah dikeluarkan di pelbagai media baru. Tetapi apa yang kita perlu lihat adalah pelaksanaan PKP ini adalah selari dengan objektif kerajaan pada keseluruhannya, iaitu untuk mencapai keseimbangan di antara untuk keperluan untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat di sudut keperluan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama kita cuba untuk mengekang dan memelihara kelangsungan hidup rakyat dari sudut kesihatan. Jadi cara bagaimana PKP ini dibuat adalah berdasarkan kepada keseimbangan kedua perkara ini. Jadi mungkin ada pihak yang menyatakan bahawa PKP tidak disambung berdasarkan kepada model PKP 1.0 yang mana ianya dibuat dengan secara ketat. Setiap kegiatan ekonomi ditutup dan dalam masa sama kegiatan sosial juga tidak dibenarkan. Tetapi apa yang ada di PKP 2.0 ini adalah berbeza sedikit. Walaupun kita lihat bahawa banyak sektor-sektor ekonomi dilonggarkan, tetapi di sebalik pelonggaran tersebut ada banyak perkara-perkara yang diperketatkan. Ini mungkin kita akan bincang sebentar lagi. Ini apabila kita melihat secara kasar, memang kita mengakui bahawa seolah-olah PKP 2.0 ini amat longgar berbanding dengan PKP 1.0. Ini mungkin memberikan takrifan bahawa sebenarnya PKP tidak dilaksanakan. Tetapi jika kita lihat dari segi pelaksanaan SOP yang diperkenalkan dan tanggungjawab yang akan diberikan kepada majikan serta penalti-penalti yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi SOP berkenaan, ianya adalah lebih tegas dan lebih berat berbanding dengan PKP 1.0. Walaupun secara amnya PKP 2.0 ini dilihat bukan satu bentuk PKP, tetapi sebenarnya ia merupakan PKP yang lebih longgar berdasarkan kepada perbandingan kita dengan PKP 1.0, tetapi dari sudut SOP dari sudut perundangan ianya adalah lebih ketat.
Berbalik kepada apa yang Datuk ulas tadi, modulnya adalah berbeza daripada PKP 1.0 dan kalau kita lihat dari segi beberapa sektor ekonomi yang dilonggarkan, ini juga berbalik kepada perbezaan antara PKP yang pertama dahulu kerana beberapa sektor ekonomi dibenarkan beroperasi. Contoh terkini adalah kedai gunting rambut, perniagaan pasar malam dan juga pusat cuci kereta. Dari satu aspek lain, ia melihatkan tentang bagaimana peniaga-peniaga ini merasa lega mereka boleh menjana ekonomi semula, tetapi ia juga mungkin mengundang kerisauan dalam kalangan masyarakat kita kerana dalam kes positif yang masih lagi tinggi ketika ini, mereka risau ia juga boleh menambah ataupun meningkatkan lagi kes. Komen Datuk. Okey, terima kasih Fiza. Ini merupakan salah satu lagi perkara yang kita terima di peringkat MKN berkaitan dengan konsistensi dari segi jumlah kes yang sebenarnya meningkat, tetapi dalam masa yang sama kerajaan memutuskan supaya ada beberapa sektor ekonomi dilonggarkan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, dari segi pelaksanaan PKP 2.0 kita telah belajar daripada beberapa perkara, iaitu pengalaman kita untuk melaksanakan PKP 1.0, data-data yang lebih baik, pengalaman daripada negara-negara lain yang melaksanakan PKP yang sama, dan dalam masa yang sama dari segi perkongsian maklumat di kalangan agensi-agensi kerajaan adalah lebih baik. Berdasarkan kepada data-data yang lebih baik, pengalaman-pengalaman yang sedia ada, kita dapati bahawa memang walaupun ada risiko penularan kes COVID jika keseluruhan sektor ekonomi ini dibuka, tetapi dalam masa yang sama dari segi pembuatan keputusan, dari segi analisis risiko, kita mempunyai data yang lebih baik yang membolehkan lebih banyak peluang untuk sektor ekonomi dibuka. Tetapi dalam masa yang sama kita juga memastikan bahawa tahap risiko yang boleh menyebabkan penyebaran COVID-19 ni oleh sektor-sektor ekonomi dibuka ini diminimalkan berdasarkan penilaian risiko yang telah kita buat tadi. Jadi berdasarkan kepada berkenaan, berdasarkan kepada pengalaman yang kita telah ada, data-data yang lebih baik, pengalaman dari segi melaksanakan PKP 1.0, saya rasa kerajaan telah mempunyai pengalaman yang lebih baik untuk memastikan bahawa PKP 2.0 ini adalah lebih baik, lebih tersasar berbanding dengan PKP 1.0. Dalam masa yang sama, kita juga perlu melihat tentang kesan PKP 1.0 terhadap keseluruhan sektor ekonomi kita, yang mana pihak rakyat sedia maklum bahawa PKP 1.0 telah menyebabkan sektor ekonomi kita mengucup sebanyak lebih kurang 17%, yang mana merupakan yang terbesar di dalam sejarah negara. Pengucupan sektor ekonomi ini telah menyebabkan pelbagai pihak di kalangan rakyat merasa kesan yang negatif disebabkan oleh ada aktiviti atau pekerjaan ekonomi mereka tidak dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, saya rasa berdasarkan kepada pengimbangan dan juga penilaian risiko, ada sektor-sektor tertentu yang boleh dibuka tanpa menyebabkan tahap ataupun risiko kepada penularan COVID-19 ini meningkat. Okey, baiklah. Bermakna sebelum sesuatu sektor ekonomi itu akan dibuka, akan dilakukan penilaian risiko melalui data-data dan juga pengalaman daripada PKP sebelum ini, sebelum dibenarkan sesuatu sektor itu dibuka kembali. Betul, Fiza. Okey, baiklah. Sebenarnya Datuk ada banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan penonton kita pada petang ini. Selepas ini kita akan kongsikan antara tindakan yang lebih tegas bakal diberikan kepada pihak yang ingkar SOP dan juga bagaimana tentang aktiviti-aktiviti aktivis yang ingin terus memberi misi bantuan dalam tempoh PKP 2.0 ini. Pastikan terus bersama kami di Suara Rakyat pada petang ini.
Kembali bersama kami di Soal Rakyat pada petang ini dan masih lagi membicarakan tentang PKP 2.0 dan juga pematuhan SOP. Baiklah Datuk, terus kepada soalan seterusnya. Kalau kita lihat sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Februari menyatakan tindakan lebih tegas akan dikenakan kepada pihak yang ingkar SOP, khususnya pematuhan SOP di tempat kerja, tempat penginapan pekerja, premis perniagaan dan juga kilang. Kita juga sedia maklum bahawa kluster tempat kerja juga menyumbang kes tertinggi positif dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19 ketika ini. Jadi rakyat juga ingin tahulah bagaimana sebenarnya penguatkuasaan ini dapat dilaksanakan apabila sektor yang dibuka, banyak lagi sektor yang dibuka dan terdapat pula premis perniagaan ataupun syarikat-syarikat yang merahsiakan kes-kes positif dalam kalangan pekerja termasuk juga yang memasukkan laporan ujian COVID-19, Datuk. Okey, terima kasih Fiza. Berdasarkan kepada apa yang dikongsi oleh Kementerian Kesihatan, terdapat 3 sektor ekonomi yang merupakan penyebab utama kepada penularan kluster COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Perkhidmatan berkenaan adalah sektor perkilangan, perkhidmatan dan juga sektor pembinaan. Tetapi apabila seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita telah mempunyai data-data saintifik yang lebih baik, penggunaan geodata raya dan aplikasi-aplikasi tertentu yang membolehkan keputusan dibuat dengan lebih teliti dan lebih terurus, kita dapati bahawa punca penularan COVID-19 ini adalah bukan di tempat-tempat kerja, tetapi punca asal penularan ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara lain, terutama sekali dari segi penginapan tempat kerja yang tidak bersesuaian, yang sesak, yang kecil dan yang mempunyai kawasan yang tidak berupaya memastikan peredaran udara yang baik. Jadi berdasarkan kepada analisis yang dibuat berkenaan, kita dapati bahawa punca yang perlu ditangani adalah di kawasan-kawasan tempat kerja, tempat tinggal dan pergerakan pekerja-pekerja ini, dan bukanlah untuk menutup sektor-sektor yang berkenaan. Jadi ini akan membolehkan tindakan kerajaan mengawal COVID-19 dibuat secara bersasar dan dalam masa yang sama memastikan bahawa kegiatan ekonomi dapat dijalankan sebaik mungkin. Jadi pendekatan sekarang ini adalah lebih bersasar dan memastikan bahawa majikan-majikan yang tidak mengetahui SOP sahaja yang akan diambil tindakan dan tidak menghukum keseluruhan sektor-sektor ekonomi dengan menutup sektor-sektor berkenaan. Yang mana kesannya terhadap ekonomi negara akan menjadi lebih teruk. Jadi berdasarkan kepada saya sebutkan tadi, pengalaman kita, data-data yang lebih baik, perkongsian maklumat yang lebih jitu di kalangan agensi kerajaan dan dari segi penggunaan aplikasi-aplikasi moden untuk membuat analisa, kita boleh membuat strategi yang lebih tersasar. Dari segi pelaksanaan ataupun pemantauan premis-premis yang dilihat cuba untuk membuka perniagaan mereka tanpa mengambil kira keperluan untuk menjaga ataupun keperluan untuk mereka membantu kerajaan dari segi menghalang penularan COVID-19, ada beberapa perkara yang kerajaan telah buat dan merancang akan dibuat. Perkara pertama adalah kita telah mengadakan sesi-sesi libat urus dengan pelbagai pihak, pelbagai sektor, pelbagai persatuan-persatuan perniagaan, sektor-sektor perindustrian, sektor-sektor perkhidmatan dan juga sektor-sektor pembinaan untuk menyatakan bahawa mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat ditangani. Jadi reaksi yang telah kita terima bahawa mereka juga sedar peranan mereka untuk membantu bersama-sama kerajaan memastikan bahawa penularan COVID-19 ini dapat dikurangkan dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi, dengan menentukan bahawa tempat tinggal pekerja-pekerja mereka adalah baik, dari segi pergerakan pekerja-pekerja mereka adalah terkawal, dan dalam masa yang sama kita juga mahu meminta kerjasama mereka mengadakan
langkah-langkah tambahan seperti membuat saringan kepada pekerja-pekerja mereka secara berkala. Jadi di antara perkara-perkara ini bukanlah semua datangnya daripada kerajaan, tetapi merupakan inisiatif dan cadangan daripada persatuan-persatuan ataupun tuan punya syarikat-syarikat yang ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah dengan meningkatkan tentang hukuman atau denda. Tindakan tegas tu. Tindakan tegas untuk memastikan bahawa majikan-majikan ini juga bertanggungjawab sekiranya mereka gagal memenuhi apa yang telah mereka persetujui sebelum ini, iaitu dari segi perumahan pekerja, kawalan pergerakan pekerja-kerja mereka dan memastikan bahawa pekerja mereka mendapat perkhidmatan kesihatan yang baik. Jadi dari segi tanggungjawab kepada pekerja, kita telah menyaksikan sesi-sesi libat urus dengan persatuan-persatuan berkenaan. Dalam masa yang sama, kita juga akan memperkuatkan dari segi penguatkuasaan berbentuk penalti-penalti yang lebih tinggi dan lebih ketat. Dan dalam masa sama, kita juga telah meminta supaya masyarakat juga memainkan peranan untuk memantau dan memastikan bahawa isu-isu pematuhan dari segi SOP di kalangan pekerja-pekerja syarikat-syarikat yang telah terbabit juga dapat dilaksanakan dengan baik. Kita melihat ini bukanlah hanya tertakluk pada satu pihak sahaja, tetapi ia merangkumi kerjasama daripada pelbagai pihak, Datuk. Dan kalau kita dah cakap tentang SOP dan juga tindakan tegas ini juga dalam tempoh PKP, saya kira penonton kita ingin ataupun tak sabar nak tahu tentang satu isu yang tular sejak kebelakangan ini dan nak dengar sendiri sebenarnya daripada pihak MKN tentang aktiviti bantuan yang dilakukan oleh saudara Abid Liu dan juga NGO beliau di Semporna baru-baru ini. Dimaklumkan Abid Liu perlu untuk mendapatkan kebenaran daripada MKN terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan tersebut. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit tentang isu yang sedang hangat dan juga tular dibicarakan ini, Datuk. Okey. Terima kasih Fiza. Sebenarnya pihak kerajaan memang mengalu-alukan penglibatan pihak-pihak persoalangan NGO dalam membantu masyarakat, terutama sekali semasa berlakunya bencana. Jadi SOP ataupun peraturan-peraturan yang terpakai tidaklah terhad kepada saudara Abid Liu dalam kes ini. Jadi beliau juga tertakluk kepada peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh kerajaan sebelum sesuatu NGO pergi ke sesuatu tempat. Tujuannya adalah bukan untuk mengawal ataupun untuk menghalang pergerakan ataupun sesi-sesi bantuan yang akan diberikan oleh NGO ataupun orang-orang persoalangan ini. Tetapi tujuannya adalah lebih dari sudut menjamin keselamatan bukan sahaja NGO berkenaan, tetapi juga penduduk-penduduk yang berada di kawasan sasaran. Berdasarkan kepada pengalaman kita, ada juga COVID-19 ini, kes-kes COVID-19 ini dibawa oleh orang luar dan disebarkan ke kawasan-kawasan yang berpendudukan padat ataupun berpendudukan walaupun terasing daripada society secara amnya. Jadi tujuan kita mengadakan SOP tertentu dan meminta supaya persatuan ataupun individu untuk memberi bantuan ini perlu mendapat kelulusan daripada agensi-agensi kerajaan ataupun pihak-pihak berkuasa yang berkaitan adalah untuk memastikan satu seperti mana yang saya sebutkan tadi, keselamatan NGO berkenaan NGO tersebut dan juga keselamatan kesihatan mereka-mereka yang menjadi korban sasar dan dalam masa yang sama untuk memastikan bahawa bantuan-bantuan ini sememangnya pergi ke kawasan-kawasan atau penduduk-penduduk yang memang memerlukan bantuan berkenaan. Ini adalah untuk tujuan penyelarasan, tapi kita boleh nyatakan bahawa ianya bukan untuk tujuan menghalang ataupun menidakkan sebarang bentuk bantuan
daripada NGO ataupun mana-mana pihak. Jelas itu Datuk. Datuk, salah satu lagi isu yang juga popular dalam kalangan masyarakat kita iaitu tentang isu rentas negeri, Datuk. Pada 2 Februari, media melaporkan Menteri Kanan Keselamatan menyebut bahawa larangan merentas negeri masih dikuatkuasakan kerana kelonggaran membabitkan aspek itu pernah dilaksanakan kerajaan sebelum ini menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19. Sebanyak 31 kluster berkaitan rentas negeri direkodkan sebelum ini. Dan persoalannya, adakah tindakan kerajaan membenarkan aktiviti rentas negeri sebelum ini merupakan satu kesilapan sehingga kan menyebabkan kes melonjak naik, Datuk? Okey, terima kasih Fiza. Jadi sebelum kita menjawab soalan ini, saya ingin maklumkan bahawa situasi semasa kerajaan membuat keputusan membenarkan pergerakan rentas daerah dan negeri ini adalah berlainan dengan situasi yang apa kita alami sekarang ini. Okey. Semasa keputusan berkenaan dibuat, kes-kes COVID didapati boleh dikawal dan sedang menurun. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dari segi pembuatan keputusan di suasana pandemik ataupun di suasana krisis, ianya akan berubah disebabkan oleh banyak faktor. Ini termasuklah faktor penularan kes COVID, di mana COVID itu berlaku dari segi kawasan lokaliti, sama ada kawasan itu berpendudukan tinggi atau tidak. Dan ini adalah penyumbang kepada perkara faktor-faktor yang membantu kerajaan dalam membuat keputusan. Dari segi pengamatan yang menyatakan bahawa keputusan kerajaan yang membenarkan rentas negeri dan rentas daerah dibuat sehingga menyebabkan situasi COVID sekarang ini meningkat. Saya rasa berdasarkan kepada data-data yang ada di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga siasatan terhadap mereka-mereka yang mempunyai dijangkiti oleh COVID-19 ini disebabkan oleh pergerakan rentas negeri atau daerah, didapati bahawa kebanyakan daripada kes-kes ini berlaku disebabkan oleh kurangnya pematuhan dari segi pelaksanaan pematuhan SOP. Ini termasuklah menghadiri majlis kenduri, kendara, perkebumian, perjumpaan dengan rakan-rakan yang walaupun di peringkat individu mereka sedar bahawa perlunya keperluan untuk memakai atau melaksanakan SOP yang sedia ada, tetapi apabila mereka dalam situasi berkenaan adalah sukar untuk mereka menghayati ataupun melaksanakan SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, apabila kita ada orang datang bertemu kita, sahabat lama atau keluarga yang ingin bersalam, kita terpaksa menolak. Tidak boleh menolak. Oh, okey. Tidak boleh menolak, sukar untuk kita untuk menolak disebabkan oleh situasi sosial yang ada itu. Ini masalah Datuk dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita tolak, tak nak salam, kalau kita orang kata kita buat sebegitu, kita akan dilihat sesuatu. Tapi macam mana kita nak menerapkan pembudayaan norma baharu ni, Datuk? Ini apa ni? Memang ini merupakan satu cabaran yang amat besar di peringkat kerajaan. Apabila kita meminta supaya satu kajian dibuat berkaitan dengan pemahaman rakyat, berkaitan dengan SOP yang dikeluarkan dan juga kepentingan untuk menjaga kesihatan mereka dengan mengamalkan SOP yang berkaitan, mereka semua sedar bahawa ianya merupakan satu keperluan yang amat penting. Tinjauan yang dibuat oleh beberapa universiti menunjukkan bahawa kadar pemahaman adalah lebih kurang dalam 98% di kalangan rakyat, yang mana amat tinggi. Ya. Tetapi isunya sekarang ini adalah dari segi pematuhan dan penghayatan pematuhan SOP berkenaan. Jadi walaupun dari segi pemahaman mereka tinggi, tapi dari segi pelaksanaan itu adalah kurang disebabkan oleh mungkin yang saya sebut tadi, situasi-situasi tertentu yang menyebabkan mereka sukar untuk melaksanakan atau mengguna pakai SOP yang telah kita tetapkan walaupun mereka mempunyai pemahaman yang baik, yang tinggi berkaitan dengan keperluan untuk memakai ataupun melaksanakan SOP tersebut.
Okey, baiklah Datuk, banyak lagi nak kita bincangkan bersama dengan Datuk di Soal Rakyat pada petang ini, tapi sebelum tu kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini bersama kami di Soal Rakyat. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat pada petang ini. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Khairul Sharif bin Idrus, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Keselamatan Strategik Majlis Keselamatan Negara. Baiklah, Datuk, kita nak kongsikan dalam Perutusan Khas yang amat berhormat Perdana Menteri pada 4 Februari lalu, ada disebutkan bahawa hospital-hospital COVID-19 termasuk unit rawatan rapi ICU telah hampir mencapai kapasiti 100%. Dan menurut Perdana Menteri lagi, keadaan itu mesti diatasi segera supaya sistem kesihatan negara tidak lumpuh. Antara langkah mengatasinya ialah dengan penyumberluaran sementara kemudahan kesihatan swasta oleh kerajaan. Dan ini juga mungkin boleh memberi satu orang kata berita gembiralah juga sebenarnya kepada dalam kalangan rakyat dan juga petugas-petugas barisan hadapan kita. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan ataupun perincikan lagi langkah itu dan bagaimana pula dari segi adakah cas-cas yang bakal dikenakan pula oleh pihak swasta ini. Datuk. Okey, terima kasih Fiza. Berikutan dengan kes-kes COVID yang semakin meningkat dan jumlahnya yang agak besar, memang terdapat tekanan yang amat tinggi terhadap fasiliti-fasiliti kesihatan awam yang ada di Malaysia ini. Apa yang kita dapati adalah sekiranya untuk memastikan bahawa fasiliti kesihatan awam Malaysia ini tidak lumpuh seperti Fiza nyatakan tadi, ada perlu dilaksanakan beberapa langkah strategik yang boleh mengurangkan tekanan terhadap keperluan untuk menggunakan fasiliti-fasiliti kerajaan dari sudut hospital-hospital awam. Jadi di antara perkara yang sedang kita lihat adalah melihat tentang apakah strategi-strategi yang boleh diambil untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menangani dan memelihara kesihatan rakyat Malaysia. Apabila kita melihat tentang fasiliti-fasiliti kesihatan, kita perlu melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan permintaan dan juga berkaitan dengan tawaran kemudahan-kemudahan yang ada. Dari segi permintaan, kita dapati bahawa sekiranya kes-kes COVID ini akan naik, ia bermakna permintaan untuk kemudahan-kemudahan di fasiliti-fasiliti kerajaan akan meningkat dengan mendadak. Sehingga ada satu ketika ianya tidak mampu lagi untuk melaksanakan ataupun memenuhi permintaan berkenaan. Dalam masa yang sama, permintaan berkenaan juga boleh dikurangkan sekiranya kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan mampu mengurangkan kes-kes COVID-19. Ini termasuklah seperti mana kita sebutkan tadi, pelaksanaan strategi-strategi seperti PKP yang dapat membantu melandaikan kes-kes COVID-19. Dan salah satu lagi perkara yang mungkin kita perlu lihat adalah dari segi permintaan kemudahan perkhidmatan kesihatan awam ini dapat juga dikurangkan sekiranya kes-kes COVID yang dipulihkan adalah tinggi. Alhamdulillah setakat ini sekiranya kita melihat tentang figure-figure ataupun data-data yang dikeluarkan oleh KKM setiap hari, kita dapati bahawa kes-kes yang pulih juga agak tinggi. Ini menunjukkan bahawa mutu kesihatan awam Malaysia adalah tinggi. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu melihat tentang penawaran fasiliti-fasiliti yang ada. Saya sebutkan tadi adalah jumlah katil yang terhad, jumlah tenaga yang terhad dari segi doktor, nurses, katil, ICU, mesin-mesin pernafasan. Jadi bagaimana kita hendak melaksanakan ataupun memastikan bahawa dari segi kemudahan-kemudahan ini, keperluan-keperluan ini ianya dapat dilaksanakan. Salah satu daripada strategi ini adalah untuk membina pusat-pusat ataupun hospital-hospital sementara seperti mana yang kita ada di Sedang, di MAEPS dan akan dibina di beberapa buah negeri yang lain. Itu adalah salah satu daripada perkara yang mungkin boleh meningkatkan dari segi
supply ataupun tawaran berkaitan dengan kemudahan fasiliti-fasiliti kesihatan ada. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga mendapati bahawa fasiliti-fasiliti kesihatan yang dipunyai oleh pihak swasta juga kurang diguna pakai sebelum ini. Jadi melihat tentang potensi yang mana perkhidmatan kesihatan swasta boleh membantu kerajaan dari segi meningkatkan jumlah katil, jumlah tenaga manusia, jumlah aset yang diperlukan untuk menangani COVID-19 ini, kerajaan berpendapat bahawa ianya perlu juga diambil kira dalam melaksanakan strategi-strategi memastikan bahawa dari segi kemudahan kesihatan ini ianya mampu menampung keperluan yang wujud disebabkan oleh peningkatan kes-kes sekarang ini. Antara perkara-perkara yang telah dibuat oleh kerajaan adalah telah melaksanakan perbincangan dan malah saya difahamkan terdapat persetujuan di kalangan hospital-hospital swasta untuk mengambil bahagian dan bekerjasama dengan kerajaan dalam mengatasi isu COVID ini. Jadi pendekatan dari sudut pengurusan COVID ini adalah whole society approach yang mana bukan saja menjadi tanggungjawab kerajaan tetapi juga ia akan melibatkan juga penglibatan pihak-pihak swasta seperti mana yang saya sebut tadi, pengusaha-pengusaha kilang, tuan punya perniagaan, tuan punya perkhidmatan dan dalam kes ini adalah tuan punya ataupun hospital-hospital swasta. Dari segi perkhidmatan yang akan disediakan oleh hospital-hospital swasta ini, ada pelbagai perkhidmatan sebenarnya yang mereka tawarkan. Ini termasuklah untuk merawat kes-kes COVID ataupun menerima pesakit-pesakit yang bukan COVID daripada hospital kerajaan untuk dirawat di hospital swasta. Ini untuk membolehkan ruang-ruang di hospital-hospital kerajaan dikosongkan untuk isu-isu berkaitan COVID. Dalam masa yang bersama, mereka juga telah bersetuju untuk membantu kerajaan dari segi aset-aset yang diperlukan. Ini termasuklah dari segi ambulans, makmal pengesanan dan sebagainya. Okey. Baiklah, Datuk, kita berbalik kepada peningkatan kes yang saban hari dikongsikan tentang kenaikan kes positif COVID ini juga menjadi persoalan dalam kalangan rakyat kita. Ketika petugas barisan hadapan sedang bertarung nyawa menguruskan peningkatan kes-kes positif COVID yang tinggi ini, Datuk, ada pula pihak yang mengaitkan tentang angka-angka positif sehingga mencecah 5,000 kes sehari adalah angka politik ataupun berunsur politik sebagai alasan kerajaan untuk mengelak berlakunya pilihan raya umum ke-15. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah sikit komen Datuk tentang ini yang bermain ataupun tular di media sosial. Silakan, Datuk. Terima kasih Fiza. Memang ada beberapa tuduhan yang kita lihat berlega di media-media sosial yang menyatakan bahawa data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan adalah dimanipulasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi untuk makluman semua, dari segi pengurusan COVID, saya rasa kerajaan adalah amat terbuka. Yang mana setiap data ataupun persembahan taklimat berkaitan dengan kes-kes COVID yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga dikongsi dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga dengan agensi-agensi berkaitan. Jadi dari segi pembuatan keputusan berkaitan dengan pengurusan COVID, mekanisme yang sedia ada juga melibatkan kesemua pelbagai agensi kerajaan dan juga kerajaan-kerajaan negeri. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri juga yang diwakili ataupun diketuai oleh Ketua Menteri atau Menteri Besar masing-masing juga mempunyai atau mengetuai jawatankuasa Keselamatan Negeri yang membincangkan isu-isu COVID di peringkat negeri masing-masing. Jadi apa data yang diterima oleh di peringkat pusat juga diterima di peringkat negeri. Jadi jika ada tanggapan bahawa maklumat-maklumat, data-data ini dimanipulasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, saya rasa ianya amat sukar dibuat berdasarkan kepada cara bagaimana pengurusan COVID ini dibuat dan cara bagaimana data-data ini dikongsi dengan pihak-pihak, dengan pelbagai pihak termasuklah di peringkat negeri.
Okey. Datuk, dalam kita mencari titik keseimbangan antara kesihatan dan juga ekonomi, baru-baru ini ada juga cadangan untuk menaikkan denda kompaun melanggar SOP yang telah pun disebutkan oleh Menteri Kanan Keselamatan. Dan beliau ada mengatakan juga bahawa Peguam Negara sedang menyediakan draft cadangan untuk meningkatkan kompaun dan denda di mahkamah jika seseorang individu disabit bersalah. Kita melihat hari ini ramai juga dalam kalangan kita ini yang sedang bertarung, banyak cabarannya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Denda sedia ada sebanyak RM1,000. Adakah denda yang bakal dinaikkan itu, Datuk, mengambil kira kategori latar belakang pesalah tersebut? Adakah daripada golongan T20, premis perniagaan, kilang-kilang ini akan dikenakan nilai yang lebih tinggi? Tetapi bagaimana pula dengan golongan seperti B40 yang sememangnya mereka ini nilai pastinya berbeza mengikut kemampuan mereka? Kalau Datuk boleh kongsikan. Okey, terima kasih Fiza. Isu berkaitan dengan cadangan untuk menaikkan kadar denda kepada mereka yang membuat kesalahan dari segi pematuhan SOP ini disasarkan kepada mereka-mereka yang mempunyai keupayaan untuk membayar. Setakat ini apa yang kita dapati bahawa Akta 342 yang menjadi asas kepada pengurusan COVID kita pada sekarang ini, iaitu dari segi PKP dan juga denda-denda yang berkaitan adalah tidak memadai disebabkan oleh kadar yang ditetapkan adalah sebanyak RM1,000 maksima. Jadi berdasarkan kepada pengalaman, siasatan dan juga kes-kes yang kita siasat dan kita dapati mempunyai asas untuk dikenakan denda, ada syarikat-syarikat yang bersedia untuk membayar denda berkenaan sebanyak RM1,000 maksima. Jadi bagi mereka RM1,000 ini tidak menjadi punca deterrence kepada mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka memastikan bahawa penularan COVID ini dapat dikurangkan di premis masing-masing. Jadi inilah kelompongan yang kita ada berdasarkan kepada pengalaman yang kita lalui sebelum ini. Jadi untuk memastikan bahawa semua pihak memainkan peranan dalam pastikan bahawa penularan COVID ini tidak berlaku secara mendadak dan juga memastikan mereka juga mematuhi SOP-SOP ataupun peraturan-peraturan sebagaimana rakyat biasa. Disebabkan itu kerajaan bercadang untuk meningkatkan lagi jumlah denda yang akan dikenakan sebagai deterrent factor. Berkaitan dengan isu sama ada ianya akan membebankan pihak-pihak B40, memang jika mereka ini didapati tidak mematuhi SOP dan dikenakan denda berkenaan, sememangnya ianya akan menjadi satu bebanan yang besar. Tetapi isu berkaitan dengan denda ini perlu kita lihat dari sudut keseluruhan bagaimana kita cuba mendidik rakyat supaya mematuhi SOP-SOP yang telah kita sediakan. Tetapi dalam masa sama perlu juga saya sebut bahawa di sebalik cadangan kerajaan untuk memastikan bahawa denda dikenakan denda yang bersesuaian dikenakan dari segi kenaikan kadar denda tersebut, kerajaan terus mengadakan sesi-sesi libat urus, sesi-sesi bertemu dengan masyarakat, sesi-sesi pengajaran untuk memastikan mereka juga faham tentang keperluan untuk memastikan SOP ini dipatuhi dan dalam masa sama untuk membolehkan mereka juga menjadi pematuhan SOP ini sebagai budaya untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 ini tidak menjadi tidak terkawal. Kita juga perlu maklum bahawa menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, SOP PKP semuanya tidak perlu sekiranya rakyat mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Baiklah. Ini soalan terakhir pada petang ini yang menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat kita sejak 2 hari yang lalu tentang isu Tahun Baru Cina yang mana PKP 2.0 ini akan dilanjutkan sehingga 18 Februari manakala sambutannya pada 12 dan 13 Februari ini untuk sambutan Tahun Baru Cina. Katanya aktiviti ziarah menziarahi tidak dibenarkan tetapi pasar malam dibuka. Adakah ramai juga yang mengatakan bahawa dan juga melihat rasa tidak puas hati kerana merasakan bahawa lanjutan tempoh
bahawa PKP 2.0 ini seakan-akan menyekat sambutan tradisi kaum tertentu. Ini harus Datuk perjelaskan, Datuk. Okey. Terima kasih Fiza. Ini merupakan antara perkara-perkara yang memang sedang hangat diperkatakan dan sedang hangat juga dilihat oleh pelbagai pihak. Di atas tanggapan atau perhatian bahawa sesuatu SOP itu dibuat berdasarkan kepada usaha untuk menyekat tentang kegiatan-kegiatan tertentu adalah tidak benar sama sekali. Jika kita lihat cara SOP ini dibuat, ianya berdasarkan kepada keperluan untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 ini dapat dikekang berdasarkan kepada pematuhan SOP-SOP yang memerlukan pergerakan-pergerakan daripada rakyat dikawal. Jadi jika kita lihat daripada pengalaman-pengalaman lepas, SOP-SOP yang ketat juga diguna pakai untuk acara-acara sosial ataupun keagamaan yang lain. Tetapi apa yang sedang dibuat ataupun apa yang difikirkan perlu dibuat oleh pihak kerajaan adalah pihak kerajaan sedaya upaya cuba untuk membenarkan aktiviti-aktiviti yang penting dalam kepada sesuatu kaum itu dibenarkan. Jadi dasarnya adalah cuba untuk membenarkan sesuatu kegiatan keagamaan sosial yang penting kepada masyarakat tentu dibenarkan, tetapi dengan menggunakan atau dengan mengubah suai SOP kegiatan berkenaan dengan SOP yang sedia ada. Jadi pada kebiasaannya sebelum sesuatu SOP berkaitan dengan sesuatu perayaan, sesuatu bangsa dibuat, sesi-sesi engagement dibuat urus dengan pelbagai pihak, ketua-ketua agama, ketua-ketua masyarakat dibuat sebelum SOP berkenaan finalize, dimuktamadkan. Baiklah, saya kira jawapan Datuk itu tadi dapat menjelaskan tentang situasi yang banyak diperkatakan dalam kalangan masyarakat kita sejak 2-3 hari ini. Dan Datuk, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk memperjelaskan tentang PKP 2.0 dan juga pematuhan SOP, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih TV3 kerana menjemput MKN. Okey. Baiklah, saya kira dalam mencari titik keseimbangan antara kesihatan, keselamatan dan juga ekonomi, semua pihak termasuk rakyat harus menjalankan tanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing, dan apa yang penting bukan sekadar PKP tetapi kepatuhan masyarakat tentang disiplinkan diri dan juga pematuhan SOP itu sendiri. Baiklah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Khairul Sharil Idrus, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Keselamatan Strategik Majlis Keselamatan Negara. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat petang.